Hi, Assalamualaikum. So, this is chapter 6 Angles and Circle part 1. Okay, dalam chapter ini kita akan belajar pasal angles dalam circle dan juga property-property yang melibatkan angles dan circle. Alright, terus terang saya cakap bab ini agak susah. Okay, sebab apa? Sebab dia melibatkan soalan dia melibatkan gambar rajah. Okay, so soalan dia boleh tanya macam-macam jenis soalan. Okay, sebab dia boleh ubah soalan dia berdasarkan gambar rajah yang diberi. Alright, so dalam chapter ni saya akan bagi a lot of question for you to answer. Okay, dia memang perlukan banyak latihan. Okay, sebab apa? Sebab saya nak awak terdedah kepada pelbagai jenis soalan. Okay, dia berbeza sedikit macam dari chapter 3. Okay, walaupun chapter 3 kita belajar banyak benda, tapi soalan dia kita boleh jangka macam mana nak keluar. Okay, contohnya kalau soalan credit card. Okay, so credit card kita tahu soalan dia apa yang dia boleh tanya. Tapi kalau dalam bab ini, dia gambar rajah tak boleh dijangka macam mana dia nak buat. Okay, so bear with me. Kita akan buat banyak example dan juga soalan dalam chapter ini. Okay, but before that, I'm going to give a flashback on what you have learned previously. Okay, in Form 2, you have learned parts in circle. So, kita ada circle dekat sini. So, ukur lilit dekat luar ini dipanggil circumference. Okay, alright. And then, kita ada diameter and chord. Alright. Diameter dengan chord, apa beza dia? Okay, diameter dan juga chord dua-dua adalah satu garisan lurus, straight line, starting from circumference sampai ke circumference. Okay, diameter, circumference sampai ke circumference. Chord pun sama, circumference sampai ke circumference, tapi diameter mesti melalui center of circle, where chord tak boleh lalu center of circle. Okay, itu beza dia. Okay, dua-dua adalah straight line yang bermula dari circumference dan habis ke circumference. Chord pun sama, tapi chord tak boleh lalu center. Kalau chord ni lalu center, dia automatik dia akan jadi diameter. Okay, beza chord dengan diameter ya. Alright, radius adalah separuh dari diameter. Okay, and then let's say we have one part here. Okay, ini dipanggil sebagai minor sector. Okay, major sector adalah bahagian yang besar, minor sector adalah bahagian yang kecil. Ukur lilit atau circumference yang untuk minor sector ini dipanggil minor arc, and for major sector we have major arc. In this chapter we have 4 parts, and the first part is angle at the circumference and central angle subtended by an arc. Okay, angle yang terdapat dekat circumference dan juga angle yang berada dekat tengah. Alright. And the first part is angles at the circumference of a circle. Okay, angle yang terdapat dekat circumference circle. Okay, ini just an introduction for this chapter. Okay, tak ada apa pun, just untuk pengenalan sahaja. Alright, kita tengok diberi kenyataan adalah angle PQR is the angle at the circumference subtended by arc PR. Apa maksud ayat ni? Ayat ni adalah, okay, kita ada point P dan juga point R. So dekat sini kita ada arc PR. Okay, arc PR. Okay, so dari point P kita ada chord pergi ke Q dan patah balik ke R. So dekat sini terhasil angle PQR. Okay, maksudnya dia nak cakap angle PQR terhasil dari arc PR. Okay, kita tengok ini pula. So kat sini kita ada arc AB. Okay, dari AB ni ke point C patah balik ke point B. So maksudnya
Angle C ini terhasil dari arc AB ni. Okay, so angle ACB ataupun BCA is the angle at the circumference subtended by arc, ataupun maksud dia angle ACB adalah satu angle yang terdapat di circumference terhasil dari arc AB ataupun BA. Okey, kita tengok yang ni pula sama juga. Okey, kita ada arc QR dekat sini. Satu lagi kita ada arc PS. Okey, QPR, mana QPR? QPR and QSR are angles at the circumference subtended by arc QR. Okey, dari arc QR ni kita ada angle P dan juga angle S. Okey, kalau untuk sebelah sini pula arc PS, kita ada angle PQS and PRS. Tengok, PQS dengan PRS. Okay, PQS and PRS are angles at the circumference subtended by arc PS. Okay, yang ini pula adalah kita ada CD. Okay, ini adalah arc kita CD. Okay, so angle-nya adalah CAD and D ataupun CBD. CBD are angles at the circumference subtended by arc CD. Okay, another arc dekat sini kita ada arc AB. Okay, arc AB kita ada angle ACB dan juga ADB. Okay, so angle ACB and angle ADB are angles at the circumference subtended by arc AB. So that's it. Ini pengenalan sahaja. Okay. Okay, like I mentioned at earlier of this video, okay, kita akan belajar banyak properties dalam bab ini. Okay, kertas ni, dokumen ni saya ada share dekat dalam awak punya group. Okay, saya nak kalau boleh awak print dan jaga baik-baik kertas ni. Okay, sebab ini memang awak akan pakai. Alright, satu tips dari saya untuk mahir chapter ini, awak mahir semua properties yang ada dalam kertas ni, and then awak banyak buat latihan. InsyaAllah awak tak ada apa-apa masalah dalam bab ini. Okay, mahirkan semua properties. Ini adalah properties yang kita akan belajar dalam chapter ni. I will go through one by one dalam properties ni, semua properties ni. Okay, kita akan belajar satu-satu properties yang ada dekat dalam ni. Alright, kita tengok the first properties yang kita akan belajar. Okay, so this is the first properties dalam chapter ini. Okay, angles at the circumference of a circle subtended by the same arc. Okay, maksudnya dia nak cerita pasal angle yang terdapat dekat circumference circle, okay, terhasil dari arc yang sama. Okay, so dekat sini kita tengok, kita ada arc PQ. Okay, kita ada arc PQ, and then terhasil sudut PRQ, PSQ, and then PTQ. Okay, so macam mana kalau sudut-sudut ini terhasil dari arc yang sama? Okay, so kalau dia dari arc yang sama, maksudnya semua sudut dekat sini adalah sama. Okay, sudut RST adalah sama. Okay, kalau dia datang dari arc yang sama. Okay, tapi syarat dia, okay, selain dari datang dari arc yang sama, dia mesti sampai ke circumference. Contoh, kalau kita ada, contoh saya ada point A, point B.
Okay, satu saya ada dekat sini, point C, let's say. Okay, so tak kisah dekat mana-mana sekalipun, asalkan dia datang dari arc yang sama. Contoh dekat sini point D. Okay, sudut dia akan sama. Tapi let's say kita ada macam ni. Kalau macam ni dah tak sama. Sebab apa? Dia dah terlebih dari circumference. Dia mesti sampai tepat-tepat dekat circumference. Kalau terlebih dah tak sama. Contoh lagi, kita ada macam ni. Okay, walaupun dari arc yang sama, tapi tak sampai dekat circumference. Ini pun tak sama, tak cukup syarat. Syaratnya adalah datang dari arc yang sama, and then chord tu sampai dekat circumference, and then angles tu akan jadi sama. Alright. So kita tengok dekat sini, angles at the circumference subtended by the same arc are equal. Okay, angle yang terdapat dekat circumference terhasil dari arc yang sama adalah sama. Okay, so PRQ sama dengan PSQ sama dengan PTQ. Okay, that's the first property. Okay, kita tengok satu soalan dekat sini. In the diagram on the right, angles BAF is equal to 110. Okay, mana angle BAF? BAF dia cakap dekat sini 110. Okay, lagi dia cakap angle ACF is 40 degree. Mana ACF? ACF 40 degree. And then angle CFD is 10 degree. CFD is 10 degree. And angle BFC is 20 degree. Okay, dia minta kita determine the values of angle ABF untuk soalan pertama. Angle ABF. Okay, mana angle ABF? ABF. Alright. Ini kita akan pakai property yang kita baru belajar tadi. Okay, angle ABF. So awak tengok dekat sini kita ada arc AF. Okay, kita ada arc AF. Okay, sudut yang diminta sudut ABF. Okay, sudut ABF ini terhasil ataupun subtended dari arc AF. So nak tahu sudut dekat B ni, kita cuba cari mana lagi angle yang sama dekat angle yang datang dari arc yang sama. Okay, sebab kita dah belajar kalau angle subtended, angle at the circumference yang terhasil dari arc yang sama, dia akan dapat angle yang sama. Okay, cuba kita tengok. Kita ada angle ABF datang dari arc AF. Lagi kita ada angle C, angle D, angle E. Maksudnya kesemua ini adalah angle yang sama dengan 40. Okay, so angle ABF dia akan sama dengan sudut kat sini. So 40 degree. Okay, cuba tengok soalan kedua. BFA. Mana sudut BFA? BFA. Okay, dekat sini. Kita cuba tengok ada lagi tak angle at the circumference subtended dari arc AB ataupun BA. Kita ada angle BFA. Lagi dah tak ada dah. Itu je angle yang ada. Maksudnya kita tak boleh pakai properties yang pertama yang kita baru belajar tadi. Okay, sebab dia tak ada angle yang lain. Okay, kita cuba tengok cara yang lain pula. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini akan terhasil satu triangle dekat sini. Okay, ini point B, ini point A, and then ini point F. Dia minta sudut BFA. BFA maksudnya dekat sini dia minta sudut. Okay, sudut dekat A kita dah tahu, dalam soalan diberi 110 degree. Sudut dekat sini pula kita baru cari tadi ABF, iaitu kita dapat 40. Okay, so nak dapatkan sudut BFA. Okay, sebab kita dah tahu dalam interior angle of triangle dia akan dapat 180. So nak dapatkan dekat sini, kita tolak saja dengan 110 tolak dengan 40. So kita akan dapat 30 degree.
Okey. Cuba tengok pula soalan C. C, dia minta kita cari angle CAD. Mana angle CAD? CAD. Okey. Dia minta CAD. Okey. Kita cuba pakai properties yang pertama. Kita cuba cari mana lagi angle at the circumference yang terhasil dari arc CD. Okey, kita ada CAD, lagi satu kita ada CFD. Okey. Dalam soalan dia dah beri CFD 10. So maksudnya angle CAD okey sama juga angle dekat sini, iaitu 10 degree. Alright, cuba tengok soalan D pula. Angle DAF. Okey, angle DAF dekat mana? Dekat sini. DAF. Okey. DAF. Kita dah tahu angle BAF adalah 110. Tapi angle DAF ini yang kita nak cari. So maksudnya angle 110 ni kita kena tolak sebelah sini baru dapat sebelah yang kanan ni. Okey, kita dah tahu sini adalah kita dah cari tadi BAC. BAC kita tahu ini dia sama dengan mana lagi? Dekat sini dia sama. Okey, sebab tengok datang dari arc CB ataupun arc BC, dapat sini satu, dapat sini satu. So, sini 20, so maksudnya sini dapat 20 juga. Okey, CAD kita dah cari dekat soalan C, iaitu 10. So, sini adalah 10. Okey, so nak dapatkan DAF 110 tolak 20 tolak 10. Okey, DAF sama dengan 110 tolak 20 tolak 10. Okey, sama dengan 80. Okey, cuba buat soalan yang ini. Okey, ini awak kena salin juga ya. Okey, ini adalah properties yang kedua, iaitu angles at the circumference of a circle subtended by arc of the same length and angle at the circumference proportional to the arc length. Okey. Kita dah belajar yang properties yang pertama tadi. Okey, kalau dia datang dari arc yang sama, okey, angle subtended dia akan dapat sama. Okey. Properties ni lebih kurang, cuma dia ada dua arc. Okey, tengok dalam properties kita ada arc SU dengan arc PQ, tapi dia cakap arc SU adalah sama dengan arc PQ. Okey, so maksudnya kalau arc dia sama panjang ataupun sama besar, sudut yang terhasil pun akan jadi sama. Okey, contoh saya ada point A, point B. Saya ada point C, point D. Katakan point A ke point B, arc dia sepanjang 5 cm. Okey, dan dia menghasilkan satu angle P dekat sini, APB. Okey, APB. Katakan arc CD pun 5 cm. So sudut yang terhasil dari arc CD ni pun dia akan dapat yang sama dekat sini. Okey, sebab apa? Sebab arc dia sama panjang. Okey. Tapi contoh kalau dari arc, okey, contoh saya ada lagi satu point. Satu arc, okey. Saya ada arc EF 5 cm. Okey, tapi dari arc EF ni saya ada macam ni. Ini dah tak jadi sama. Sebab apa? Dia dah terlebih dari circumference. Kalau terkurang pun sama. Dia tak boleh. Dia mesti sampai betul-betul dekat circumference, baru angle dia akan sama. Kalau arc dia sama. Okey, ini properties yang kedua. Okey, properties yang kedua 2B ni pula, okey, ini proportional. Maksudnya macam ni. Contoh, okey,
Contoh saya ada AAB. Saya ada panjang dia adalah 5 cm. Okay. And then dari AAB ni, let's say saya ada chord yang menghasilkan angle C. Okay. Katakan AAB sepanjang 5 cm menghasilkan angle ACB sebanyak 20 degree. Okay. And then lagi satu saya ada ADE. Tapi ADE ni 10 cm. Okay, menghasilkan satu angle Q katakan. Okay. So kalau awak tengok, kalau AB sepanjang 5 cm menghasilkan 20, DE 10 cm. Awak tengok 5 ke 10 darab 2. So angle dia pun darab 2. Dia proportional. Okay, proportional. 5 cm menghasilkan 20. So 10 cm akan jadi 40. Let's say kat sini 15. Okay, 15. Sini 5. 5 ke 15 dia darab 3. So angle dia pun kena darab 3. Okay, sini akan dapat 20, 40, 60 kat sini. Okay, itu kalau 15. Okay, itu adalah properties yang kedua. Kita cuba tengok satu soalan dekat sini. Okay, yang berkaitan dengan property yang kedua. Okay, the diagram on the right shows a circle. Given that the length of RS, mana RS? RS dekat sini. Okay, RS adalah 2 kali QR. Okay, sini adalah 2 kali QR. Contoh, let's say kalau QR ni 10, so SR akan jadi 20 sebab dia 2 kali QR. Okay, tapi bukan 10 lah, itu contoh. Okay, and then dia cakap angle QPR. Angle QPR 35 and PSQ 45. Okay, dia minta kita determine the value of satu angle SPR. Okay, dekat mana angle SPR? SPR. Okay, kita tengok QR menghasilkan angle QPR. Okay, QPR. Lepas tu dia cakap SR ni 2 kali QR. So kalau kat sini 235, sini pun kena 2 kali. So maksudnya dekat sini 2 kali 35. Okay, dapat 70. Kenapa dapat 2 kali 35? Okay, sebab SR adalah 2 kali QR. So angle dia pun kena 2 kali. So 2 kali 35 dapat 70. Okay, tengok soalan B pula. Angle SRP. SRP. Okay. Kalau kita tengok guna properties yang pertama, okay, dia minta SRP. Okay, kalau ikutkan SRP dia akan sama dengan angle SQP. Tapi SQP kita tak tahu berapa angle dia, so tak boleh pakai untuk properties yang itu. Okay, kalau kita tengok dekat sini, SRP ni akan menghasilkan satu triangle. Sini point P, ini point S, and ini point R. Okay. Angle SPR dekat sini kita dah cari 70. Kita dah dapat 70 dekat sini. Okay. And angle PSR ni pula kita dah ada separuh 45. Dekat sini dia akan sama dengan dekat sini. Sebab apa? Dia datang dari arc yang sama. Okay, arc QR dia pergi ke P1, dia pergi ke S1. So kalau sini 35, sini pun akan dapat 35. Okay, so 35 tambah 45 dia akan dapat 80 dekat sini. So nak cari angle SRP, apa kita buat? Kita tolak je lah 180 sebab semua ni adalah 180. Tolak dengan 70, tolak 80. So kita akan dapat 30 degree. Okay, that's it. Cuba buat soalan yang ini pula.
Okay, kita cuba lihat untuk property yang ketiga. Angle at the center of a circle and angles at the circumference that are subtended by the same arc. Okay, maksudnya dia nak cerita pasal angle yang terhasil dekat circumference dan angle yang terhasil dekat center yang terhasil dari arc yang sama. Apa yang akan jadi? Okay. Dekat sini property ni cakap, okay, kalau dari arc yang sama, kita tengok yang ni dulu. Okay, kita ada arc PR kat sini. Okay, dari arc PR ni dia menghasilkan satu angle dekat circumference, satu angle dekat center. So apa yang akan jadi? Okay, yang dekat tengah-tengah ni, yang angle terhasil dekat center ni akan jadi 2 kali angle dekat sini. Okay, ini property dia. Tak kisah dekat mana-mana sekalipun angle ni. Okay, contoh saya ada angle arc AB, and then let's say center dekat sini. So dari arc AB ni ada satu angle dekat tengah. Okay, so dekat mana-mana sekalipun, okay, okay, dia akan jadi 2 kali dari sini. Let's say kalau sini 10, so sini akan dapat 20. Okay, 10. Okay, tengok yang kedua pun sama. Okay, dari arc yang sama, satu pergi dekat center, satu pergi dekat circumference. Apa yang akan jadi? Yang dekat tengah center ni akan jadi 2 kali dekat circumference. Yang ni pun sama. Okay, yang ni pun sama. Yang ni nampak pelik sikit. Sebab apa? Sebab dia arc dia besar. Okay, tapi tetap 2 kali. Yang center tetap 2 kali. Okay, tapi kalau contoh saya ada arc AB dekat sini. Okay, satu dekat center. Let's say dah terlebih macam ni. Apa yang akan jadi? Dia tak boleh pakai dah property yang ni. Sebab apa? Dah terlebih. Kalau terkurang pun dah terus tak boleh pakai. Sebab apa? Dia mesti tepat-tepat dekat circumference, mesti tepat-tepat dekat center. Okay, baru kita boleh pakai property yang ini. Alright, let's take a look at this question. Okay, the diagram on the right shows a circle with center O. Okay, ada satu circle dengan center O. Dia minta kita cari X, Y, Z. Okay, kita tengok. Kita ada point yang berasal dari sini. So kita ada arc dekat sini. Okay, so point ni menghasilkan angle X, menghasilkan angle 40, and then satu lagi dekat Y. Okay, so dia minta kita cari X. Ini pakai property yang pertama. Okay, sebab apa? Dia datang dari arc yang sama. Mana point dia? Dia akan pergi dekat X, dia akan pergi dekat 40. So X akan dapat 40. Sebab apa? Dia sama. Okay, dia datang dari arc yang sama, dia datang dari point yang sama. Okay, X 40. Dah dapat X. Okay, tengok Y pula. Y pun datang dari arc yang sama, tapi Y ni pergi ke center. So apa akan jadi? Y ni akan dapat 2 kali X. Okay, Y akan dapat 2 kali X. So dia akan dapat 2 kali 40 sama dengan 80. Okay, kita tengok Z pula. Okay, Z ni kalau kita tengok dalam gambar rajah, kita akan dapat satu triangle dekat sini. Okay, okay, triangle dia Z, sini Y. Okay, kita dah belajar masa form 2. Kalau ada triangle yang satu vertices ni dekat center, so kita tahu sini sisi dia sama. Okay, sebab apa? Ini adalah radius, ini pun adalah radius. Okay, kita tahu dalam circle semua radius dia adalah sama. Okay, so ini menghasilkan triangle jenis apa ni? Okay, ini akan menghasilkan isosceles triangle. Okay, isosceles triangle kita ada
dua kaki yang sama. So kalau ada dua kaki yang sama, akan ada dua sudut yang sama. So sudut Z akan sama dengan sudut yang sebelah sini. Okay, so macam mana nak cari? Kita tahu semua sudut dekat dalam triangle adalah 180. Okay, so nak cari Z ni, kita kena tolak dari 180. Kita kena tolak Y dari 180, and then kita kena bahagi 2. Sebab apa? Z ni akan sama dekat sebelah sini pula. Okay, so Z akan sama dengan 180 tolak Y, iaitu 80, and then bahagi 2. Okay, so kita akan dapat 50. Okay, kenapa macam ni? Okay, semua kalau kita tambahkan sudut dekat dalam ni akan dapat 180. Okay, 1, 2, 3 ini adalah 180. Tapi kita tahu Z ni adalah sama yang sebelah sini. Okay, so nak tahu atas dan bawah ni, kita kena tolak dengan Y. Okay, so 180 tolak Y dapat 2 ni. So nak dapatkan 1, kena bahagi 2, dapatlah 50. Okay, right, cuba jawab untuk soalan yang ni pula. Right, property yang seterusnya, property yang keempat, central angles proportional to the arc length. Okay, property ini adalah lebih kurang property yang kedua yang kita belajar tadi. Okay, di mana kalau kita ada arc yang sama panjang, contoh PQ sama dengan SU, so sudut PRQ dan sudut PSTU adalah sama. Sebab apa? Dia arc yang sama panjang. Okey, lebih kurang juga yang ni. Cuma kalau yang property yang kedua tu, dia angle yang terhasil dekat circumference. Property yang keempat ini adalah angle yang terhasil dekat center. Okey, contoh kita ada arc PQ. Arc PQ dia bagi tahu panjang dia Y. Okey, QR pun sama dengan Y. So apa yang terjadi? Angle yang terhasil dekat center ni akan jadi sama. Okey, sebab apa? Panjang PQ dengan panjang QR adalah sama. So sudut dia pun akan sama. Macam mana pula kalau double ataupun triple? Okey, so kita tengok SR ni adalah double dari panjang QR dan panjang PQ. So apa akan jadi? Kalau arc dia double, angle dia pun akan jadi double, 2 kali. Okey, tengok PQ adalah Y, SR adalah 2Y. So kalau Y menghasilkan X, so 2Y akan menghasilkan 2X. Okey, saya bagi satu contoh. Let's say kita ada arc AB. Okey, arc AB, katakan ini adalah 5 cm. And then saya ada arc BC pula. BC pun 5 cm. Okey, let's say kalau arc AB dia menghasilkan sudut sebanyak 30 degree. So BC pun 5 cm, so akan dapat 30 juga. Okey, and then let's say kita ada kat sini CD. Let's say CD ni adalah 10 cm. Okey, so 5 ke 10 kena darab 2. So sudut dia pun kena darab dengan 2 juga. So dapat 60 degree dekat sini. Okey, kita cuba buat soalan sedikit. Based on the diagrams below, calculate the value of Y. Dia minta kita cari Y. Okey, so kita tengok arc yang ada dekat sini adalah sama dengan yang kat atas ni. Kalau yang kat sini dia menghasilkan sudut sebanyak 45. So Y pun akan jadi 45 lah, sebab dia arc dia sama panjang. Okey, ini simple. Okey, yang ni pun sama, sudut dia sama. Okey, sudut dia sama, so arc dia pun akan jadi sama jugalah. So Y dia akan jadi 5 cm. Sebab apa? Sudut yang terhasilnya adalah sama. Okey, yang ni pun sama juga sebab angle dia sama. 58, sini pun 58. Kalau 58 dapat 10, mestilah 58 sini pun akan dapat 10. So Y sini sama dengan 10. Okey, yang ni 10 cm menghasilkan 110.
So kalau 5 cm, okey, 10 ke 5 dia bahagi 2. So Y pun, ini pun kena bahagi dengan 110 bahagi dengan 2. So dia akan dapat 55. Okey, sebab apa? Yang ni 10, yang ni 5. 10 ke 5 bahagi 2. So angle pun kena bahagi 2. 110 bahagi 2, dapatlah Y. Okey, cuba buat soalan yang ini ya. Kita cuba tengok property yang kelima. Value of angles at the circumference subtended by the diameter. Okey. Dia cakap dalam ni, the angle at the circumference of circle subtended by the diameter is 90 degree. Okay, if PQR is semicircle, then angle PQR is 90 degree. Okay, nampak macam pelik, tapi property ini adalah kesinambungan dari property yang ketiga tadi. Okay, property yang ketiga. Okay, property yang ketiga adalah kalau dari arc yang sama, okay, satu pergi dekat center, satu pergi dekat circumference. Okay, yang dekat center ni akan jadi 2 kali dekat circumference. Okay, yang kita belajar, baru je belajar tadi. Okay, dari arc yang sama, okay, satu dekat center, satu dekat circumference. Okay, apa yang akan jadi? Yang dekat center dia akan jadi 2 kali yang dekat circumference. Okay, alright. Saya nak bagi satu contoh. Let's say center dekat sini. Okay, dari arc yang sama. Okay, dari arc ni, let's say sini sudut dia adalah okay, let's say sudut dekat sini adalah 178. Okay, kalau kita ada dari arc yang sama menuju ke circumference, okay, mestilah yang ni separuh dari 178. Okay, dia akan dapat 89. Okay, kita dah belajar property yang ketiga tadi. Sudut dekat tengah ni akan jadi double sudut dekat circumference kalau dia datang dari arc yang sama. Okay, so 89 darab 2 akan dapat 178. Okay, let's say saya ada sudut 180. Yang dekat circumference mestilah separuh dari 180 akan jadi 90 degree. Okey. Kita tengok kalau dia sudut tu 180, apa maksud dia? Okey, maksudnya ini dah jadi straight line. Kalau straight line start dari circumference melalui center habis ke circumference, apa maksudnya straight line ini? Ini adalah dah jadi diameter. Okay, so kalau kita ada diameter and then sudut tu dekat mana-mana sekalipun dekat circumference, dia akan jadi 90. Itulah maksudnya property yang ini. Okay, kita ada diameter and then kita ada sudut dekat sini. So sini akan jadi 90. Okay, sebab apa? Sini 180. Okay, sebab straight line dia 180. So bahagi 2 dia akan dapat 90. Dekat mana-mana sekalipun, asalkan dia bersentuhan dengan circumference, dia akan dapat 90. Okay, tak kisah dekat mana-mana sekalipun, akan jadi 90. Okay, itulah maksudnya property yang kelima ni. Okay, kita cuba tengok soalan yang berkaitan dengan property yang kita belajar tadi tu. Okay, the diagram below show circles with center O. Calculate the value of X. Okay, tengok soalan pertama, soalan A. Alright, dekat sini kita ada satu diameter. Okay, dari circumference melalui center dan habis dekat circumference. So ini adalah diameter. So kalau diameter maksudnya sudut ini adalah 180. So sudut sini akan jadi 90. Okay, dia minta cari X. Okay, untuk soalan ni sebenarnya ada 3 cara nak jawab. Okay, saya akan tunjuk 3 cara. Okay, cara yang pertama yang saya nak tengah buat sekarang. Okay, so kita tengok dekat sini, kita dah terhasil satu triangle. Okay, triangle kat sini. Right, sini dah dapat 90. Yang sini kita nak cari X. Dekat sini sama dengan sudut dekat sini. Macam mana boleh sama? Kita guna property yang pertama. Okay, sebab dari arc yang sama,
satu dapat angle dekat sini, satu dapat dekat sini. So di sini adalah 35 degree. Okey, so nak dapat dekat sini, apa yang kita boleh buat? Kita tolak 180 tolak 90 tolak 35. So dapat X. Itu cara yang pertama. Okey, so X sama dengan 180 tolak 90 tolak 35. Okey, so dia akan dapat 25. Okey, sorry, dia akan dapat 55. Okey, 180 tolak 90 tolak 35, dia akan dapat 55. Okey, soalan B pula. Soalan B, kita tengok kita dah dari arc yang sama, arc dari sini. Okey, satu pergi dekat center, satu lagi pergi dekat circumference. Okey, so maksudnya kalau sini 50, sini akan jadi 25. Okey. Kita dah belajar ini terhasil isosceles triangle. Sebab sini kaki dia sama. So X akan sama dengan 25. Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua adalah yang kita belajar sini 180. So ini akan menghasilkan sudut 90 dekat sini. Okey, ini akan jadi 90. So nak cari X, 90 kena tolak yang sebelah sini. Macam mana nak cari sebelah sini? Okey, kita dah tahu sini 50. So nak cari dua ini, sebab ini pun kaki dia sama. So yang sebelah sini dengan sebelah sini akan sama. So 180 tolak 50 bahagi 2, dapat yang sebelah sini. Okey, nak dapatkan sebelah sini X ni 90 tolak yang kita dapat sini. Okey, akan dapat sebelah sini juga. Akan dapat 25 juga. Okey. Alright, saya nak awak buat soalan C, D dan juga soalan yang ini. Alright, kita dah habis untuk the first part of this chapter. Okay, kita dah masuk problem solving. So saya nak awak buat soalan problem solving ni. Okay, kita masuk the second part of this chapter, cyclic quadrilateral. Okay, cyclic quadrilateral. Okay, apa maksud dia? Ini adalah cycle, ini adalah quadrilateral. Maksudnya kita nak belajar pasal quadrilateral yang ada dalam circle. Okey, quadrilateral ni apa? Quadrilateral ni adalah satu bentuk yang bersisi 4. Okey, dia bukan segi 4 kalau sebab segi 4. Okey, sisi ini akan parallel dekat sisi sebelah dia. Ini pula parallel yang bawah dia. Okey, tapi quadrilateral tak macam tu. Dia tak semestinya parallel. Okey. So contoh cyclic quadrilateral, kita ada dari circumference satu sisi, dua sisi, tiga sisi, empat sisi. Okey, cukup 4 sisi, ini maksudnya quadrilateral. Okey, sebab kita tengok definition dia adalah cyclic quadrilateral is a quadrilateral in a circle where all 4 vertices of the quadrilateral lie on the circumference of the circle. Maksudnya cyclic quadrilateral ni adalah apabila quadrilateral, sisi yang mempunyai 4 sisi ni yang terdapat dalam circle di mana kesemua bucu-bucu quadrilateral itu terletak di circumference. Okey. Untuk menjadi cyclic quadrilateral, semua bucu mesti kena dekat circumference. Contoh, saya ada ini dah bukan quadrilateral. Walaupun dia bersisi 4, tapi satu bucu ni dia tak berada di atas circumference. So ini adalah bukan. Ini kita tengok semua bucunya terletak di circumference. Sisi dia ada 4. So ini adalah quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Ini bukan cyclic quadrilateral. Contoh yang ketiga,
Okey, ini pun bukan. Sebab apa? Terlebih. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, ini pun bukan. Walaupun dia cukup 4 cc. Okey, dia mesti 4 cc dan semua bucu-bucunya terletak di atas circumference. Barulah dia akan jadi cyclic quadrilateral. Alright, dalam cyclic quadrilateral ada satu sahaja property yang kita akan belajar. Okey. Property yang ke-6. Okey, satu saja. Okey, dan property ini sangat simple. Okey, apa maksud property ini? Dia cakap dalam property ini, kalau kita ada cyclic quadrilateral, ingat lagi apa syarat cyclic quadrilateral? Dia mesti 4 cc dan semua bucu-bucunya terletak di atas circumference. Okey, kalau cukup dua syarat tu, maksudnya dia akan jadi cyclic quadrilateral. Okey, kalau dalam cyclic quadrilateral, dalam propertinya adalah sudut yang bertentangan dia akan dapat 180. Okey, maksudnya kita tengok sudut P, tengok mana sudut yang bertentangan. Dia bertentangan dengan Q. So apa akan jadi P dengan Q ni? P tambah Q dia akan dapat 180. Okey. Y tambah X, sebab Y ni bertentangan dengan X, Y tambah X akan dapat 180. Okey. So, contoh soalan dia akan diminta kita jawab. Let's say kita ada cyclic quadrilateral macam ni. Okey, ini soalan simple lah. Okey, contoh dekat sini dia bagi X. Sini dia bagi 90 katakan. Okey, 90 degree. Dia minta kita cari X. So apa kita nak buat? Kita dah tahu kalau cyclic quadrilateral, angles yang bertentangan akan dapat sum dia 180. So X tambah 90 akan dapat 180. Okay, so X 180 tolak 90 akan dapat 90 degree. Okay, dia tak semesti sama. Contoh yang lain. Okay, let's say sudut dekat sini 120. Sini sudut Y. So tengok mana yang bertentangan. Okay, sudut yang ni A, sudut yang ni B. Okay, A akan bertentangan dengan B, 120 akan bertentangan dengan Y. So yang bertentangan tu bila ditambahkan dia akan dapat 180. So 120 tambah Y akan dapat 180. So macam nak cari Y? Maksudnya Y 180 tolak 120 akan dapat 60. Okey. Itu saja untuk property yang ini. Okey, kita cuba tengok sedikit soalan. Okey, the diagram below shows circle with center O. Calculate the value of X. Okey. First kali kita kena tengok. Okey. Cukup tak syarat untuk jadi cyclic quadrilateral? Okey. Sisi ada 4, okey. Semua bucu terletak di circumference. Okey. So maksudnya ini adalah cyclic quadrilateral. So apa maksudnya? Sisi yang bertentangan dia akan dapat 180. So dekat sini 50 dengan 60 bila ditambahkan dengan 40 dengan X dia akan dapat 180. Okey. So 50 tambah 60 tambah 40 dia akan dapat 150 tambah X sama dengan 180. So X sama dengan 180 tolak 150 akan dapat 30 degree. Okey, itu saja. Ataupun kalau awak tak nak guna property cyclic quadrilateral, kita boleh guna juga property yang kita belajar sebelum ni. Okey. Tapi tak semestinya awak boleh guna. Okey, kita tengok bergantung pada soalan. Sebab tu saya cakap soalan dalam bab ini dia boleh sangat pelbagai. Macam-macam dia boleh tanya. Okey, berdasarkan gambar rajah yang dia beri. Okey, tengok. Ini kita ada straight line iaitu diameter. Okey, sebab dari circumference pergi ke center, pergi ke circumference, so maksudnya ini 180. So kalau 180 sini akan jadi 90. So X ni
110 tolak 90 tolak 60 pun dapat X. Itu cara yang kedua. Tapi bergantung pada soalan lah. Tak semestinya kita boleh pakai cara ni untuk setiap soalan dalam cyclic quadrilateral. Okay, depends. Okay, saya nak awak buat soalan B, C dan juga soalan yang ini. And then kita dah habis untuk second part of this chapter. So saya nak awak buat soalan problem solving. Okay, so that's the end of this video. Kita ada dua parts lagi dalam chapter ni. Kita akan belajar tangent of a circle. Okay, saya akan upload video, the next video of this chapter, maybe next week or at the end of this week. Okay, in your group I have shared this property. Okay, and soalan-soalan yang saya bagi dalam video ini. Okay, so kalau untuk sesiapa yang boleh print, so that means awak tak perlu salin. Okay, saya nak mudahkan kerja awak. So apa yang awak boleh buat, awak boleh print, potong kertas dan tampal saja dalam buku awak. Okay, boleh jimat kena masa awak. Kalau siapa yang tak ada printer, so tak ada cara lain lah, awak perlu salin soalan. Okay, mesti salin soalan unless awak dapat print. Kalau print, potong saja kertas and then tampal dalam buku. Okay. Satu lagi saya nak ingatkan, bila awak dah masuk sekolah nanti, saya akan cek semua buku ya. Okay, saya ada senarai siapa yang ada akses internet dan siapa yang tiada akses internet. Untuk yang ada akses internet, saya akan cek awak punya buku. Okay, itu akan dimasukkan sebagai awak punya markah. Okay, awak kena ingat untuk masuk form 4 next year, kita akan ada satu penilaian pentaksiran. Okay, kita ada penilaian sebab awak dah tak ada PT3. So akan ada penilaian khusus untuk awak untuk menentukan awak boleh layak ke tak untuk kekal berada di MRSM. So kerja-kerja yang saya bagi dalam PKP itu pun insya-Allah saya akan masukkan sebagai penilaian saja. So jangan ingat saya bagi video, saya bagi task, awak tak buat, doesn't affect your mark at all. Okay, tak maksudnya macam tu. Okay, ada sebab kenapa saya bagi video, ada sebab kenapa saya bagi soalan. So please kalau yang tak ada internet, itu awak akan dapat pengecualian. Saya akan buat session yang khas untuk awak semua. Tapi siapa yang ada internet, awak mesti siapkan semua kerja-kerja yang saya bagi. Okay, nota, latihan, whatsoever. Okay, so see you soon in the next video. Okay, thank you.